Hello, Assalamualaikum. Video kali ni filem Kodrat. Okay, aku tahu lama dah filem ni, tapi aku nak cerita juga pasal pengalaman aku menonton filem ni dekat Amazon Prime, which is baru je masuk. Okay, dan aku memang sangat-sangat nak tengok sangat filem ni. Ketika tayang kat Pawagam dulu, aku tak sempat pergi tonton. Tapi sebelum kita bercakap lanjut lah pasal filem Kodrat ni, intro. Weh, padu lah filem ni. Padu. Aku speechless. Sebab ketika orang cakap filem ni compare to Munafik, filem ni memang ada power yang tersendiri. Sebab pada aku, kekuatan terbesar filem ni memang daripada segi aspek adegan-adegan rasuk. Kan? Okay, sebelum kita bercakap pasal dia punya review lah. Okay, Kodrat ni mengisahkan pasal seorang ustaz, nama dia Kodrat. Okay, di awal filem ni dia kisah pasal macam mana Kodrat ni cuba untuk meruqyah dia punya anak, tapi anaknya mati di tangan iblis. So dia dipenjara. Okay, dia penjara. Selepas 3 tahun dia pulang balik ke pesantren dia. Pesantren dia dah macam-macam menjadi halah. Tanaman tak subur. Okay, kemudiannya ada kejadian rasuk-merasuk, kejadian hantu, jin apa semua mengganggu. Okay, dan dia bertemu dengan dia punya kawan baik lama dia, Jaafar. Okay, yang mana ketika itu the only peruqyah lah dekat situ. Okay, sebabkan dia dah macam kecewa dengan kehilangan anak dia, so Kodrat ni pun tak maulah gunakan title ustaz tu. Dia tak nak lah ruqyah, padahal dia ni ialah peruqyah terhebat ketika zaman dia. So satu hari lah, okay, seorang budak ni, dia pakai kereta roda, kerusi roda. Dia diganggu oleh satu sosok syaitan. Okay, dan ketika itu Jaafar ni tak ada dekat rumah. Okay, dan kemudiannya dia je lah yang terpaksa tolong. Dan starting from that particular day lah, okay, Kodrat ni akhirnya terlibat dengan ruqyah ni. Sebenarnya ruqyah ni dia ada sebab dia tersendiri. Sebab dia nak mencari syaitan yang nak bunuh anak, yang telah bunuh anak dia tu. So ada pertemuan antara meruqyah ni untuk menyelamatkan budak tu, ataupun meruqyah untuk bunuh syaitan tu. Dan ada something wrong lah yang berlaku dekat pesantren tu. Kenapa pesantren tu jadi macam tu, yang hampa kena tengok sendiri. For me, this movie is powerful, tapi aku tak boleh nak bagi 5 bintang. Okay, benda yang aku paling suka pasal filem ni, especially 2 perkara. Satu, scene ruqyah. This is one of the best ruqyah scenes dalam sejarah filem Indonesia yang aku pernah tonton. Aku rasa the best ruqyah scenes dalam filem adalah dari filem-filem Samsu Yusof. Aku rasa itu ialah level yang memang boleh buat kita goosebump, kita rasa meremang. Dan Kodrat ada elemen ataupun scene-scene rasukan setaraf itu. Dan kalau nak compare dengan filem-filem barat, yes, movie ni ada level-level exorcist, which is pada aku memang terbaik lah. Pada aku memang aku puas hati dengan scene rasuk. Dan setiap kali sampai scene rasuk, scene meruqyah, kita akan get into the scenes dan membuatkan kita rasa nak tertunggu-tunggu apakah dialog ataupun tindakan Kodrat ni dan juga iblis yang sedang kontrol setiap tubuh yang dirasuk tu lah. Kemudiannya kita ada fighting scenes. Filem ni agak menarik sebab semua aspek dia ambil kira. Aspek agama bagus, sebab aku nampak dekat akhir filem dia tulis itu konsultan untuk Islamik. So maksudnya setiap tindak tanduk watak dalam filem ni memang diselia, okay, secara bagus, secara baik, supaya bila kita tengok sebagai seorang Muslim, kita dapat relate dengan life. So dia tak ada benda-benda yang rekayasa, tidak ada benda yang macam nampak macam mengarut, tak ada. So memang ada konsultan dia, ada penasihat dia, yang pada aku menjadikan elemen-elemen Islamic filem ni memang cun. Dan paling aku suka lagi filem ni ialah dia punya fight scene.
Okay, fight scene ni memang padu. Walaupun fight scene ni bukanlah satu orang kata tarikan besar dalam filem ni, sebab ini ialah filem seram. Tetapi bila fight scene tu ada, dia menjadikan filem ni ada variety macam tu. Kita ada scene seram, kita ada scene hantu, kita ada scene melawan kan. So benda-benda tu menjadikan Kudrat ni sebuah filem yang ada macam-macam. Dan cuma macam aku cakap tadi, aku tak boleh nak bagi filem ni 5 star atas beberapa perkara yang aku rasa kalau tak ada benda tu lagi bagus. Aku sebenarnya agak terganggu dengan satu scene di mana awal-awal filem ni dia keluar daripada penjara tu, dia naik bas. Dia naik bas, dia tengok ada seorang ibu dengan anak dia. Anak dia ni sedang menangis, mengelupur. Dan ketika Kudrat dia keluar daripada bas tersebut, dia nampak sebenarnya di sebelah ibu tu sebenarnya ada satu hantu yang menjadi punca kepada budak tu menangis tak berhenti-henti lah. Aku tak faham lah. I mean, this movie adalah movie tentang syaitan. So the way diorang portray syaitan dalam filem ni memang menarik, sebab syaitan dipaparkan dalam bentuk serigala jadian and so on. Brilliant. Cuma bila ada dalam scene tu ada hantu perempuan tu, aku dah rasa macam this scene is killing my mood. Aku tahu filem ni taklah berkaitan dengan orang perempuan tu, tetapi that scene ada satu cara yang lebih bagus aku untuk dibuat daripada sekadar just tunjuk orang tua duduk tepi tu, yang pada aku tak menarik. Dan killing my mood. Sebab filem ni we don't need to see the syaitan dalam bentuk real, dalam bentuk pakai bedak apa. We don't want that. So bila benda tu ada, aku macam killing my mood lah. Aku potong setengah bintang kat situ. Dan ada some of the scenes macam repetitive, yang tidak membawa kepada pengembangan cerita. So first half tu dia macam agak-agak slow sikit sebelum dia nak ambil point yang besar berkenaan siapa yang sebenarnya buat benda apa semua tu. Dia akan ambil masa sikit lah untuk nak jadi roller coaster tu. Tapi bila kita start faham tentang dendam si Kudrat ni dengan si Iblis ni, kita faham yang filem ni memang sesuatu yang luar biasa. Aku bagi filem ni 4.5 star. Tapi nak bagi 5 bintang pun okey lah. Tapi dalam 4.5 star macam tu. Tapi aku rasa filem ni adalah filem yang bagus untuk ditonton. Cuma aku rasa filem ni is not for all lah. Maksudnya bagi yang tak selesa dengan ayat-ayat ruqyah, yang mungkin tidak suka dengan elemen-elemen ngeri dalam filem ni, aku rasa mungkin diorang akan rasa sikit terganggu. Elemen CGI dalam filem ni memang mantap. Aku memang tak nafikan kekuatan filem ni juga terletak pada dia punya visual. Visual dia memang taraf Hollywood. Dan aku rasa kalau lah filem Munafik buat macam ni, aku rasa this will be more epic kan. Tapi iyalah, aku rasa movie Kudrat ni pun terhasil sebab dia orang nak buat style Munafik tu. Sebab elemen horror dekat Indonesia lain kan. So bila Munafik berjaya tu tackle penonton di Indonesia di ketika tayangan dia, so dia orang pun nak bikin something yang macam tu. So terhasil lah Kudrat. Dan aku harap Kudrat 2 akan lebih kempak, sebab aku nampak Kudrat will return, dah macam contoh James Bond kan. Tapi tak apalah, memang filem ni layan, memang puas hati. Dan aku harap Kudrat akan kembali dengan kisah syaitan yang lebih kejam, lebih baik, bukan baik, dan memuaskan. Totally filem ni awesome. Kalau nak siapa compare dengan KKN dan Desa Penari, comparison tak boleh dibuat sebab dua-dua ni genre dia berbeza. Tetapi aku recommend untuk layan Kudrat, yang mana hampa boleh tonton dekat Amazon Prime. Okay, so aku rasa itu sahajalah review ringkas aku berkenaan dengan Kudrat. Ada Cecep Arif Rahman dalam ni. Cecep Arif Rahman, Allah berbelit-belit. Okay, walaupun penampilan ni tak ada action sebab dia hanyalah cameo sahaja, watak dia pun berjaya memberikan poin penting lah dalam filem ni. Nak layan. Okay, layan dekat Amazon Prime. Kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.